لا حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آل الكرام وأصحابه شون الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا حول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من كان يظن أن لا ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم يقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. Siapa yang menyangka bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak sekali-kali akan menolong Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam dunia ini dan di akhirat kelak, maka hendaklah ia menghulurkan tali serta mengikatnya di bumbung rumahnya. Kemudian hendaklah ia mencerut lehernya supaya ia mati tercekik. Ada pandai-pandai nampak utusan, kau gantung leher kau ke tercekik, mati yang kau tahu dia besok. Nak tengok Nabi dapat pertolongan ke tidak. Kau pergi mati senang mana. Kau tahulah nak tengok dapat tidak. Dalam pada itu hendaklah ia memikirkan lebih dahulu. Adakah tipu daya itu dapat menghapuskan sebab-sebab yang menimbulkan kemarahannya? Itu semua ni bukan apa? Tipu daya. Dibuat tipu hela supaya orang jangan ikut Rasulullah SAW. Boleh menimbulkan kemarahan dia ke? Tak boleh padam juga. Kalau hati dah rosak, macam itulah jadi dia. Buat apa pun, dia ada penyakit hasad dengki. Dan nak selamat, dia beriman sungguh dengan Allah Ta'ala. Barulah dia dapat jalan selamat dia. Dan demikianlah pula kami menurunkan Al-Quran itu sebagai ayat keterangan yang jelas, nyata. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala akan memberi hidayah petunjuk kepada setiap yang dikendakinya, kepada siapa yang dikendakinya, menurut peraturan dan undang-undangnya. Tafsirnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata mengenai tafsiran ayat ini, barang siapa mengira bahawa tidak akan, Allah Ta'ala tak akan menolong, iaitulah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia dan di akhirat, maka hendaklah ia pergi bunuh diri dia, pergi cerut leher dia, pergi gantung leher dia. Jika demikian itu menyakitkan hatinya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Ghafir, Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad. Sesungguhnya kami tetap akan membela serta mempertahankan rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia ini dan pada saat bangkitnya, iaitu saksi-saksi pada hari kiamat besok. Itu jaminan terang daripada Ta'ala.
Ini dia kata lah rasa tak dapat bantuan. Dunia tak dapat, akhirat pun tak dapat. Wah, dia pandai buat keputusan ni. Pergi cekik dia kau mati kau tengok lah esok tu. Allah. Itulah sikap orang yang buta begini. Buta tak dapat hidayat, maka dia akan melayan kehendak nafsu dia. Macam-macam ucapan keluar. Macam-macam kenyataan dia akan keluarkan. Sebab apa? Melayan nafsu, hasad, dengki dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua itu semua menikam diri mereka sendiri. Allah SWT berfirman dalam ayat tersebut yang mana maksudnya demikianlah kami makna menurunkan Al-Quran yang jelas dan terang lafaz serta maknanya sebagai hujjah daripada Allah Ta'ala bagi manusia. Sesungguhnya dialah yang memberi petunjuk. Walhasil yang memberi hidayah petunjuk ialah Allah Ta'ala. Kalau Tuhan tak beri, bacakanlah apa ayat pun tak didengar tuan. Ya, bawa malaikat daripada langit pun dia tak beriman. Ya, sebab petunjuk sebenarnya daripada Allah Ta'ala. Sesungguhnya dia yang memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Sesuai dengan hikmah yang telah ditentukan maknanya. Lepas tu bila kita dapat petunjuk, kita wajib kena syukur dengan Allah Subhanahu Wa Taala sesyukur-syukurnya. Sebab kalau ditutup aja habis dan tak kira untuk hebat ke pandai ke dan kalau tak bagi petunjuk, pandai dunia, profesor sekalipun, tapi dia pergi kat bangkai pokok dan bangkai pokok dia angguk sembah. Patung dia angguk benda tak bernyawa, jadi bodoh kat situ tuan. Bahawa tak dapat hidayat. Dia tak dapat hidayat tuan, tutup aja habis. Nampak jelas kejahiliahan dia. Jahiliah dia nampak bodoh dia. Sebab tu maknanya benda ni adalah hak mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang Tuhan beri petunjuk, kita kena syukur sesyukur nikmat besar iman dan Islam. Bukan boleh beli kan. Ya, bukan boleh beli, bukan boleh jual beli. Benda yang mana kurniaan daripada Ta'ala. Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman. Allah Ta'ala lah mentahbibkan iman itu dalam hati seorang dia jempakkan. Ya. Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Allah Ta'ala tazinkan, hiaskan iman itu dalam hati mereka, makin cantik, makin cantik. Cuba punya kerja dia. Ya. Kalau dia nak bagi daripada keras, daripada liat, dia boleh berubah tu cair. Lepas tu seorang cerita di mana dia nak beriman tapi diminta apa izin daripada Rasulullah SAW untuk apa? Melakukan zina tuan-tuan, bukan kerja kecil. Hari-hari dia berzina. Allah. Jangan rupa tak tahu. Hari-hari dia berzina dan jadi peringkat ketagih. Dia nak masuk Islam tapi dia minta excuse kat Nabi benda ni. Malah kau boleh kecualikanlah dia maknanya. Tengok tu, ni dalam uslub dakwah dia tak boleh gadai dasar. Walaupun nak menarik orang, jangan ubah hukum Tuhan. Dia nak tarik orang, nak ubah-ubah longgor skru, tak boleh. Tetap dasar jangan ubah. Cuma mohon kepada Ta'ala. Bila dia mengaku jelas terang pada Nabi begitu, ya, dengan ikhlas dia mengaku, Rasulullah ajarkan dia doa ni. Ya. Allahumma habib ilaina iman wa zainu fi qulubina wa karrih ilaina kufra wal fusuq wal isyan wa ja'alna minar rasyidin. Baca doa ni Nabi kata. Rasulullah suruh ajar dia doa tu. Rasulullah bagi doa tu ijazah ke dia. Malam tu dia baca. Dia berdoa sungguh dengan Ta'ala. Besok pagi dah habis. Ya. Peringkat ketagih tuan-tuan tu. Macam ketagih dada hari-hari berzina. Boleh hilang terus habis. Besok dia bagi alhamdulillah ya Rasulullah dah hilang dia kata. Dah rasa benci dah dengan maksiat. Kan bayar now. Siapa punya kerja? Allah Ta'ala semua dia. Minta dengan dia lah. Ya. Ngadu dengan bos tuan-tuan. Kata abang pengantar pergi ngadu. Ngadu dengan dia. Segala-galanya dia. Dia yang membuka, dia yang menutup pada hakikatnya dia. Sesungguhnya dialah yang memberi petunjuk kepada sesiapa yang dikehendaki sesuai dengan hikmat yang telah ditentukannya. Ya.
Sebab nama dia tu, nama Allah Ta'ala Al-Hadi. Dia yang memberi hidayat. Qala Allah Ta'ala, innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiina wan nasara wal majus wal majusa wal ladzina asyraku innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah innallaha ala kulli syai'in syahid. Bahwasanya orang-orang yang beriman dan orang-orang Yahudi dan orang-orang Sabi'in dan orang-orang Nasrani dan orang-orang Majusi serta orang-orang musyrik, sesungguhnya Allah Ta'ala akan memutuskan hukumnya di antara mereka pada hari kiamat, pada hari akhirat. Kerana sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala sentiasa memerhatikan dan menyaksikan tiap-tiap sesuatu. Mana semua akan menerima pembalasan yang adil daripada Allah Ta'ala. Akan menerima pembalasan yang adil daripada Allah Ta'ala. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau baik, baiklah dia. Kalau diberi iman, dapatlah baik balasan dia. Kalau dikufur, tunggulah besok. Azab yang sangat dahsyat akan diterima mana. Ya. Allah Ta'ala dah siapkan semua. Dia dah beritahu bahawa mereka berhati-hati. Allah. Yang kedua, bahawasanya hidup di dunia ni bukan saja-saja tadi. Ya, semua ada tugas yang besar dengan Allah Ta'ala. Apa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kamu menyangka bahawasanya Tuhan jadikan kamu ni peri-peri dan tak ada apa-apa suka-suka kita je? Kan? Kita penumpang, semua ada tugas. Ya. Dan apakah kita menyangka bahawa kita tak akan balik? Semua akan balik, dan lambat cepat ya. Tak duduk pelik orang balik. Yang kita nak biar balik dalam keredaan Allah Ta'ala. Reda Tuhan selamat kita. Ya, tak reda, tak dapat, berat kerja. Sebab tu di sini Allah Ta'ala ceritakan berbagai-bagai jenis perangai manusia, berbagai cara bawakan hidup. Ada golongan yang beriman, yang selamat. Ada golongan Yahudi, Sabi'in, Nasara, Majusi, macam-macam. Tafsirnya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam ayat tersebut tentang orang-orang Yahudi, Nasrani, Melayu panggil Serani. Ya, Kristian itulah Nasara. Majus, penyembah api, dan orang musyrikin yang menyekutukan Allah Ta'ala, ya, dengan berbagai-bagai patung berhala lah. Bahwasanya kelak pada hari kiamat Allah Ta'ala akan memberikan keputusan dan menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya dengan memasukkan orang yang beriman ke dalam syurga dan orang-orang kafir dan musyrik ke dalam neraka. Kafir itu umum. Ya. Maknanya siapa saja kafir. Walhasil semua itu satu, dan al-kufar millatun wahidah. Kufar tu sebenarnya apa? Agama yang satu ya. Walaupun macam-macam jenis nama dia, kan? Walhasil dia adalah satu, kafir. Itu dia. Sama ada sembah berhala ke? Ya, dia buat pahaman yang tak betul ke? Ya, Majusi ke Nasara ke, tak kira. Dia beriman kononnya dengan Allah Ta'ala, tak nak beriman dengan Rasulullah SAW. Sama je kan. Walhasil millatun wahidah. Ya, satu agama. Apa makna satu situ? Maknanya dia kafir dengan Allah Ta'ala. Jadi keputusan dia Ta'ala dah jelaskan dalam Quran, dah terangkan dengan seterang-terang. Yang taat beriman, tempat dia ada Al-Jannah, syurga yang paling hebat. Yang tak nak beriman, degil buah kepala dia, tempat dia pun dah siap. Ya, dia akan dibenamkan dalam azab yang maha dahsyat. Kemudian Allah SWT melihat di atas segala sesuatu. Inilah yang kita nak usahakan, minta pertolongan Tuhan, hakikat dari dia lah. Supaya kita terasakan yang kita sentiasa ditilik pandang oleh Allah Ta'ala.
Sebab benda ni amat besar. Ya, selagi manusia itu merasa dan terasa dia dipandang, dia tak akan buat kesalahan dengan Allah Ta'ala. Tapi kalau perasaan tu dah mula lenyap, ditipu oleh nafsu dengan kelalaian, maka ketika itu manusia akan jadi masalah. Iman dia akan jadi dhaif, lemah dan mudah ditombangkan. Ya. Allah SWT maha melihat. Ya, terang ke gelap ke apa semua nyata bagi Allah Ta'ala. Ya, dia takluk sifat basar pada tiap-tiap benda yang maujudat. Apa saja maujud, sama ada benda maujud minal wajibat atau minal jaizat, tak kiasa ada. Allah Maha mengetahui apa yang diperbuat oleh hamba-hambanya. Dia tak ada satu yang boleh tersindung. Dan apa yang tersembunyi di dalam dada dia semua, zahir batin dia tahu. Satu riwayat yang masyhur, seorang bapa tadi dia suruh anak dia apa? Sembelih ayam. Dia bagi tiap-tiap seorang seekor ayam, satu sebilah pisau. Kau pergi sembelih tempat orang tak nampak, dia kata. Yang kawan ini atas bukit. Seorang lagi pergi kat laut, tepi pantai. Tengok ke kanan tak ada orang, dia sembelih. Yang seorang lagi tak sembelih, bawa balik. Dia kata, kau sembelih kat mana? Dia atas bukit, tengok orang dah tak ada, saya sembelih lah. Orang tak nampak kan, apa nak seorang. Kau kat tepi pantai, kata. Dah tengok ke kanan semua, orang tak nampak, saya sembelih. Yang kau ni apa tak sembelih? Macam mana nak sembelih? Kita sentiasa ada orang melihat Allah Ta'ala. Engkau lah anak aku cerdik, Allah ini bebal ni. Allah ini tak cerdik. Ya? Dia hanya mengira pandangan makhluk. Dia tak nampak yang memandang lebih besar sana tu. Dia. Dan tidak terlindung sebarang perlindungan tak ada. Tak ada terlindung pandangan dia, tembus zahir batin. Ni asyik kira orang, itu jadi yang salah. Dikira orang pandang, dia tak kira Allah Ta'ala pandang. Allah. Qala Allah Ta'ala alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu was sajar wad dawabu wa katsirun minan nas wa katsirun haqqa alaihi al azab wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim innallaha yaf'alu ma yasha. Tidakkah engkau mengetahui bahawa segala yang ada di langit dan di bumi tunduk sujud kepada Allah Ta'ala? Alam tara, kau tak perhatikah maknanya? Ini adalah segegar kita. Alam tara. Mana pemandangan ni benda penting. Banyak dalam Quran. Suruh tengok. Awalam yanzuru. Ini diguna tara. Ya. Nazara. Ya. Macam-macam maknanya ibarat yang Quran datangkan yang menunjukkan supaya kita kena menggunakan pemandangan ni sesungguh-sungguhnya untuk memandang kebesaran dia. Ya? Tidakkah engkau melihat ataupun tidakkah engkau mengetahui? Pakai makna lazim lah. Nak mengetahui kenapa? Kena lihat lah dulu. Tak lihat nak tahunya. Kan? Ini pakai makna lazim. Lazim daripada lihat, tahulah. Tidakkah kamu melihat, tidak kamu pandang sehingga kamu mengetahui maknanya. Bahawa segala yang ada di langit dan di bumi, atas, bawah, semua ni tunduk sujud kepada Allah Ta'ala. Matahari kalau degil macam manusia kan, terbakar dunia. Kan? Dia duduk langit keempat, tak nak duduk langit pertama. Gitu. Macam hangus kita. Langit keempat, matahari duduk langit keempat. Kemudian ada 9 orang malaikat menyembah salji tiap-tiap hari ke arah matahari itu. Kita tengok dalam kitab hadis Mukhtarul Ahadis. 9 malaikat tuan-tuan duduk sembah salji ke matahari. Supaya suhu dia muqtadil, sederhana, dapat diambil pakai oleh penghuni bumi yang ketut-ketut ni tuan. Ketut dia punya degil bukan main ni. Kan? Kalau malaikat tu mogok, mampui kita tuan. Garing kita hangur terbakar. Tu kalau matahari buat perangai je macam pergi orang kita kan. Setuju tak nak setuju buat hal dia. Wah, habis kerja. Ya.
Dia berjalan, dia tak nak jalan gitu. Kan? Itu. Segala-gala makhluk lain tak ikut arahan. Kalau buat, berat kerja. Sebab tu Allah Ta'ala sindir kita. Kau tak tengok ke? Semua tu tunduk ke aku gitu. Semua tunduk kepada Allah Ta'ala. Sebab tu manusia banyak hal. Dan, ya, manusia ni banyak hal. Allah. Yang tinggi martabat pun manusia juga. Ya. Seafdal makhluk pun manusia juga. Ya. Sejahat-jahat makhluk pun manusia juga. Dan paling baik, paling hebat Rasulullah SAW. Ialah afdalul makhlukat. Seafdal makhluk ialah Allah Ta'ala jadikan ke baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jahat-jahat manusia yang syirik Tuhan. Fir'aun. Namrud, semuanya menyekutukan Tuhan. Itu sejahat-jahat manusia. Allah. Sekarang Allah Ta'ala suruh tengok. Alam tara. Tidakkah kamu memerhatikan dan tidakkah kamu mengambil pengetahuan maknanya bahawasanya Allah Ta'ala sujud baginya mereka yang berada di langit dan di bumi. Makna sujud dengan makna patuh. Dan di antara termasuklah matahari, bulan, bintang, gunung ganang dan pokok kayu dan binatang-binatang, ya, serta sebagian besar daripada manusia. Wa katsirum minan nas. Manakah sebagian besar? Mana ada yang tak sujud. Dan sebagian daripada manusia tadi yang taat kepada Allah Ta'ala, yang beriman kepada pesuruh-pesuruhnya, terutama Rasulullah SAW. Dan banyak pula di antara manusia yang berhak ditimpa azab Allah. Wa kasirun haqqa alaihil azab. Ya, mustahak patut berdegil sangat. Disebabkan kekafiran, kekufuran mereka dan maksiat mungkar mereka itu. Dan ingatlah siapa yang dihinakan oleh Allah Ta'ala, maka ia tidak akan boleh siapa pun yang dapat memuliakan dia. Ya, siapa yang Tuhan hinakan? Dia adalah orang yang kufur, orang yang tak nak beriman, yang menentang Allah Ta'ala. Dia perasan dia kuat, tak, dia sedang dihina oleh Allah Ta'ala. Sebab apa dihina? Dia diperbodohkan oleh syaitan dan nafsu, sehingga mereka tak dapat duduk jalan kebenaran, tuan-tuan. Itu hina lah tu. Hari-hari kita baca kan, subuh kita baca kan doa kunut. Apa dalam doa tu? Wala yazluman wala ya'izman wala ya'izzu. Takkan jadi mulia. Orang yang lawan Tuhan takkan jadi mulia. Dan takkan jadi hina orang yang bersandar kepada Ta'ala. Hari-hari baca kan. Lepas tu tanya dia, apa makna ni? Lupa, bukan lupa, memang tak ambil tahu. Lupa, baca kunut, 10 tahun baca kunut tak tahu makna apa kejon kan. Tuan-tuan semua dah hafal kan. Kalau tak hafal kena berdiri. Sembahyang kan banyak sangat, tentang tanpa berminit dia. Kena ambil pengetahuan makna. Buku banyak, kitab pun ada kan. Semua makna tu kenapa? Setengah daripada nak hasilkan khusyuk ila tafahum ma'anil qiraat. Itu kitab Munatul Musalli, ada Syekh Daud tu kan. Setengah daripada benda yang menghasilkan khusyuk ialah memahami segala bacaan yang kita baca. Kita faham tu kata hati. Lagi dia menambah, dia menyuntik kesedaran kita. Kan besar orang kunut kan. Ni balik Madinah tak payah kunut itu. Wah. Asal tempat di duyung kan. Baca kunut. Bukan tak baca kunut lah. Apa datang Wahabi buat ni. Wah. Tak ada nas ada kalau tak ada. Bukan yang kita i'anah tu talibin tu ada hadis sahih Nabi tu. Kana Nabi SAW yakunutu hatta yufariqad dunya. Adalah Nabi SAW sentiasa membaca kunut sampai dia menceraikan akan dunia. Sampai wafat. Kana yakunutu. Kana bila khabar dia fi'il mudhari', apa makna dia? Tu kaedah bahasa Arab kan. Ya, bila khabar dia jumlah fi'liyah, ya, makna fi'il mudhari' makna memberi istimrar wa dawam, memberi faedah kekekalan. Itu sebab dikatakan berkekalan, sebab kana tu. Yakunutu fi'il mudhari', dia punya khabar kan, ya. Itu dia mengaji kaedah bahasa Arab, dia boleh faham. Orang dah baca pula dia tak baca. Bid'ah. Wah. Macam-macam. Ada baca Yasin dan Jumaat pula. Bid'ah haram masuk neraka ke baca Yasin? Logik tak baca Quran masuk neraka? Orang gila pun tak dia boleh cakap. Yasin lah Quran ke sok khabar bapak engkau tanya dia.
Yasin ayat Quran. Munasabah ke baca Quran masuk neraka? Pada gila kata. Padahal adalah hadis sahih riwayat Ibnu Majah. Man qara'a Yasin lailan faqad asbaha maghfuran. Barang siapa baca Yasin malam pada waktu malam, maka berpagi-pagi dia dapat keampunan dari Allah Ta'ala. Itu hadis sahih. Baca malam. Habis malam Jumaat bukan malam ke? Sampai kau malam siang pun tak kenal dia bergila ni. Itu cara umum kan. Walaupun tak sebut malam Jumaat, tapi baca Yasin waktu malam. Habis malam Jumaat bukan malam. Pukul malam Jumaat dia nampak matahari naik pun. Macam-macam tuan ni. Dia nak ceritakan apa? Bahawasanya dalam kunut tadi ada makna-makna besar, ya. Wala ya'izman, takkan jadi mulia orang yang menentang agama Allah Ta'ala. Habis kan, lala besok dia jadi hina kan. Lala dia bergaduh sama dia bercekau sama dia. Ya, macam-macam. Tengoklah daripada dulu sampailah hari kiamat esok, itulah keadaan dia. Muncak dia ke hujung, dia akan jadi dihinakan Allah Ta'ala. Di dunia lagi, di akhirat lagi teruk. Ya, kalau dia tak bertobat lagi teruk. Allah. Dan ingatlah, sesiapa yang dihinakan oleh Allah Ta'ala, maka ia tidak akan beroleh sesiapa pun yang dapat memuliakannya. Hina dia bila Allah hina lah. Tu je hina. Bukan hina tengok kehidupan dia kaya miskin. Ya, dia dalam unsur-unsur lahiriah. Ya, segi harta benda, pangkat jabatan, bukan. Ya, hina dia taat ke Tuhan, dia mulia. Tak taat ke Tuhan, hinalah dia. Itu saja ukuran dia. Dia taat, dia mulia. Semulia-mulia orang lebih kuat taat. Inna akramakum indallahi taqwakum. Semulia-mulia kamu orang yang lebih takwa. Bermakna kemuliaan diukur dari segi takwa. Mulia lawan mulia apa? Itu je lah. Jadi mulia lawan dia hina. Taat mulia. Ya, lawan hina lah maknanya. Tafsirnya Allah SWT berfirman bahawa kepadanya lah patut disembah. Allah Ta'ala ni mana ma'bud bil haq. La ilaha illallah dengan mana la ma'bud bihaqqin illallah. Tiada yang sebenar disembah, mustahak disembah melainkan Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab Ta'ala mempunyai sifat ketuhanan. Lain tak ada. Yang layak disembah, mesti dia ada sifat ketuhanan. Dan tidak ada siapa pun memiliki sifat ketuhanan melainkan Allah Ta'ala. Tunggal dalam ketuhanan dia. Tunggal dalam pentadbirannya. Perhatilah benda tu. Ya. Sebab dia kena asal dengan banyak zikir dan supaya terang kita dapat memerhati. Bila zikir banyak, dia terang. Dia terang mudah memerhatikan kebesaran dan keagungan Tuhan maknanya. Dialah yang Maha Esa, ya, dan tiada bersekutu. Dan segala sesuatu di langit dan di bumi, malaikat, jin, binatang, termasuk semua itu milik dia maknanya. Ya. Sebab lapas Maha Esa ni lapas yang cukup top, popular dalam pengenalan Tuhan. Maha Esa. Ya, memang tunggal tu benda amat besar. Ya, sebab Rasulullah SAW pun memerangi ya, pahaman yang tidak menunggalkan Tuhan. Tidak menunggalkan apa? Tasyrik lah, ada menyekutukan syirik. 13 tahun di Mekah proses tu. Nak cuci balik, nak bersihkan balik kotor-kotor, keladak-keladak, ya. Yang melongkang kekotoran syirik yang dibawa ditabur di bumi Mekah. Rasulullah cuci balik, ya, bagi clear balik, bagi cantik balik. Ya, itulah dengan siraman tauhid. Itu dia. Kemudian segala satu di langit, di bumi, malaikatnya, itu makhluk paling ramai, kedua jin, ketiga manusia. Dan binatang-binatang dan manusia semuanya sujud kepadanya. Itu kepada Allah, tunduk patuh. Matahari, bulan, bintang-bintang, ya, gunung dan pohon-pohon juga sujud kepadanya. Ya. Dia kata parti langit, parti bulan, parti bintang, parti matahari. Kita kena ingat semua tu sujud ke Tuhan. Semua tu ikut arahan Allah Ta'ala. Ya. Sesungguhnya ada di antara manusia yang sujud kepada Ta'ala dengan ikhlas. Dan ada juga orang-orang yang enggan sujud kepada Ta'ala. Ini jenis puaka. Duduk muka bumi Tuhan, tumpang muka Tuhan, makan nikmat Tuhan, guna pakai segala pemberian Tuhan. Tak nak iktiraf ketuhanan Tuhan. Jadi apa tuan ni?
Sebab tu paling jahat manusia, Quran kata apa? Quran sebut tu, inna syarrad dawab. Sesungguhnya binatang yang merangkak yang paling jahat. Siapa dia? Alladzina kafar. Orang yang kufur dengan Ta'ala tu. Orang kafir ni Allah Ta'ala gelarkan dia apa? Binatang paling merangkak yang paling jahat. Nak banding dengan gimau, dia lagi jahat gimau tu. Nak banding dengan babi lagi baik dari dia. Ya, syar, sejahat-jahat, syarrad dawab. Sejahat-jahat binatang yang mengangkat atas muka bumi, Allah Ta'ala letakkan kepada siapa? Orang kafir. Allah Ta'ala letak kepada dia. Ya, binatang pun tasbih kat Tuhan. Ya, tiba-tiba dia diingkar dengan ketuhanan. Tak adalah jenayah paling besar bila dia mengingkarkan ketuhanan Allah Ta'ala. Habis. Kalau dia tak ingkarkan ketuhanan Tuhan, dia terima ketuhanan Tuhan, dia mengaku ketuhanan Ta'ala, dia beriman, dia berdosa-berdosa, itu ada harapan Tuhan nak ampun. Ya, Tuhan boleh mengampunkan. Tapi kalau dia langgar satu dosa besar, dia tolak ketuhanan Tuhan, itu jenayah besar. Kan? Itu jenayah paling besar. Ya. Sebab tu Al-Quran sebut, wasiat Luqmanul Hakim, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan sekali kamu menyekutukan Allah Ta'ala. Sebab syirik itu adalah zalim paling besar sekali. Dan dalam hadis Nabi kata, an-nas bi naba'in azim, manusia dalam jenayah besar. Apa dia? Akhluku, aku jadikan dia. Wa arzuku, aku beri dia rezeki. Ya, tiba-tiba wahyu pada orang lain. Dia sembah yang lain daripada aku. Wow, itu jenayah besar tak ni? Sebab tu orang yang ada jenayah besar, yang telah disumpah oleh Tuhan, dihinakan sebagai binatang paling jahat, kita nak jadikan ketua kita kan? Nak jadikan pemimpin kita kan? Gila panggil. Najis panggil kan? Kawan dengan orang berkelumang dengan tai. Nama-nama dia pun makan tai. Dia pun makan tai juga tuan. Allah, ni Tuhan hinakan tuan. Quran hinakan habis tuan. Rosak. Sesungguhnya ada di antara manusia yang sujud kepada Allah dengan ikhlas. Dan ada juga orang-orang yang enggan sujud kepada Ta'ala kerana menyombongkan diri, tak pasal-pasal. Mereka ini orang-orang yang telah ditetapkan oleh Ta'ala azab neraka tuan-tuan. Confirm neraka untuk dia. Ya, dan orang mati dengan kufur ni takkan berpeluang menjejakkan kaki dalam syurga. Tak ada peluang. Kalau dia ada iman, dia tak wasak, dia berpeluang. Tapi kena bakar lah dulu kan. Itu pun teruk dah. Siapa yang dihina oleh Allah Ta'ala, maka tiada seorang yang akan memuliakan dia. Ya, tak ada siapa pun yang memuliakan dia kalau Tuhan dah hinakan dia. Ya, tak siapa boleh hidayat kalau Tuhan dah sesatkan. Man yudlil falaha dialah. Siapa yang sesat kata ada hari tak ada orang boleh tunjuk. Sebaliknya kalau Tuhan tunjuk, tak ada siapa boleh sesat. Ya, man yahdillah fala mudil lalah. Siapa yang Tuhan beri hidayat, tak ada orang tunjuk. Kau gotan, kau sesah, kau bunuh pun dia tak beranjak. Walhasil itu semua apa tu? Amrullah, urusan Allah yang maha besar. Sesungguhnya Allah Ta'ala lah membuat apa yang dikehendaki. Mana semua yang berlaku ini menterjemahkan kehendak Allah Ta'ala dengan hikmat dia. Dijadikan seorang beriman ada hikmat dia. Dijadikan sebalik pun ada hikmat dia. Tak ada sia-sia, tak ada. Ma khalaqta hadza batilan subhanak. Dan kau jadikan benda semua ni sia-sia, tak. Semua ada hikmat. Sama ada akal manusia yang pendek, yang kontot ni dapat mengesan hikmat atau tidak, tu soal lain. Semua ada hikmat. Ya Tuhan, jadikan tu ada hikmat dia. Jadikan ni semua ada hikmat dia. Habis. Dan satu lagi diriwayatkan oleh Imam Abu Daud As-Sijistani, An-Nasai dan Ibnu Majah. Rasulullah bersabda, "Asy-syamsu wal qamar khalqan min khalqillah wa innahuma la yankashifani li mauti ahad wala li hayyatihi walakinna Allah azza wa jalla iza tajalla li syai'in min khalqihi khash'alahu." Masyaallah. Matahari dan bulan keduanya adalah makhluk Allah Ta'ala. Ya, keduanya bergerhana. Tidaklah kerana kematian seorang. Kebetulan hari gerhana wafat anak Rasulullah SAW. Dia kata, wah ni kena mati ni dah. Ya, kena mati Abu Qasim, kena mati anak Nabi ni lah gerhana. Tak ada kena mana Nabi kata. Semua tu urusan Allah Ta'ala. Ya. Atau kerana kelahiran seorang. Gerhana matahari ni sebab ada orang lahir ni. Oh, kalau macam tu hari-hari gerhana. Hari-hari ada orang lahir dan hari-hari orang mati.
Akan tetapi apabila Allah Ta'ala menampakkan kekuasaannya, Masya Allah, untuk suatu makhluknya, bersujudlah makhluk itu. Ya, bila Ta'ala tajallikan tu dia kata iza tajalla. Bila Tuhan tajalli je di syai'in min khalqihi khasya'alahu. Habis. Matahari pun habis sujud. Pum. Bila Tuhan tajallikan. Sebab itulah bila tajalli berlaku pada batin hati seseorang, pum, terbuka alam makrifat dia. Ya. Bila tajalli dah habis. Yang lain habis. Lenyap. Atau kita minta. Antara tajallikan berbagai-bagai bentuk tajalliat yang dibukakan pada batin hati seorang. Bila dibukakan dia habis. Ya. Dia buka dia lah sentapan dari Ta'ala akan berlaku. Ya, dia panggil jazbah. Itu yang berlaku pada tukang sihir Fir'aun. Ya. Dia pada dia semangat nak mengalahkan Nabi Musa. Dia pusing 360 darjah. Terus dia sujud. Pagi dia pergi man, petang dia syahid. Terus habis. Kejap. Sebab apa tu? Berlakunya tajalli Allah Ta'ala pada batin hati mereka. Pum, Tuhan buka. Ya, itu Tuhan nak bagi. Ini panggil jazbah qabla suluk. Tarikan sebelum berlakunya proses berjalan. Ada dah berjalan, Tuhan tarik pun ada juga. Itu kerja Allah Ta'ala berlaku. Ya. Wallahualam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala qaddasallahu sirrah. Yang ke-8 zikir diucapkan ketika marah. Kadang-kadang kita ada angin kan. Angin gibut, puting beliung macam-macam. Dia kalau pandang ni kemurkaan Tuhan, dia tak wani marah kan. Dia tahu siapa kita ni. Kita dah menumpang kan. Wah, nak buat kepala pula atas bumi Tuhan. Ada diingat Tuhan dia habis. Tengok ni. Allah Ta'ala berfirman yang bermaksud, diambil maksud dia. Dan orang-orang yang menahan marahnya. Ya. Dan memaafkan kesalahan orang. Allah Ta'ala menyukai orang yang berbuat demikian. Buat kebajikan maknanya. Wal qaziminil bil ghaiz. Mana orang yang menahan. Allah SWT berfirman lagi yang maksud dia apa? Tadi surah Imran. Ini surah Fussilat lah. Dan jika syaitan itu mengganggumu dengan satu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah Ta'ala. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. Dan kami riwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah bersabda, "Laisa syadidu bisur'ah." Laisa syadid bisur'ah. Innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat bukanlah yang selalu menang dalam berkelahi. Dia bergaduh, 10 orang hadap dia, tombang semua kan. Wah. 10 orang hadap dia seorang. Habis lain. Terjongkang-terjongkang, tu bukan kuat tu. Kalau macam tu babi tunggal boleh kuat. Dia berlawan 10 ekor, dia menang kan. Macam tu dia taraf dia. Kan? Kuat sebenarnya apa kata Rasulullah SAW? Orang yang kuat ialah orang yang mampu mengendalikan diri ketika marah. Angin dah naik kan, dia boleh tenang. Ya. Sebab tinggi, sebab sebut, beri nasihat kepadaku. Sahabat minta nasihat. Rasulullah kata 2 patah. La taghdab. La taghdab. Jangan marah. Dia minta nasihat lagi, Rasulullah kata la taghdab. Sebab Rasulullah ni bila dia bercakap ikut suhu orang yang bertanya. Ya, sebab tu benda-benda ni diwakili dapat kepada mursyid-mursyid. Ya, mursyid dapatlah cara Nabi tu biar-biar sikit. Mana dia menyuntik orang mengikut obat dia. Orang macam ni, orang macam ni, macam ni. Sebab tu kalau kita buka dalam ke afdalul iman. Afdalul iman hadis lainnya. Buku puluh-puluh dekat 70 lebih hadis-hadis yang menceritakan afdalul iman. Sebab apa? Sebab Rasulullah menyampaikan iman tu pada orang yang berbeza. Ya.
Afdal iman paling afdal ialah kamu taatkan akan ibu bapa kamu. Sebab apa? Orang dia ada masalah dengan ibu bapa dia. Masalah lain dia kuat. Ya, kerja jihad, kerja apa dia, tapi dengan ibu bapa dia lain sikit, dia kasau. Maka bagi dia tu afdal iman, betul ke benda ni? Yang orang ni pula ini, telah sebut berbeza-beza. Jadi dia himpunkan semua tu, banyak hadis-hadis menyempurnakan akan iman tadi. Sebab kita ni macam papan jongkit kan. Ana ala wa Allah. Papan rumah kita kan. Pijak sini, sana bolos. Pijak sana di sini terjongkit. Jadi maknanya tak ada nak kata betul, mana tak ada kata betul. Baik sini kadang kurang sana. Kurang sini baik sini, kurang sana. Kan? Dia oleh kena tu, dia kena prepare semua tu. Berarti dalam kesempurnaan iman ni banyak. Sebab mana sifat-sifat manusia tu macam-macam ragam. Diikut semua tu baru dia sempurna. Maka di sini nak ceritakan masalah kontrol ghadab. Nak kontrol dengan apa tuan? Tengok dalam kitab Hikam Abi Madian ada itu. Dalam bahas masalah fana. Sebab bila kita fanakan semua daripada Allah, habislah. Kan? Apa datang kita pandang itu sebenarnya minallah. Yang ni bayang je orang ni. Dia marah kita, siapa gerakkan mulut dia marah? Dia marah kita, dia maki kita. Siapa yang gerakkan dia maki kita? Dia pandang situ habis tu. Yang gerakkanlah Ta'ala. Tuhan yang gerakkan dia. Dia bercakap, dia maki kita ke, dia marah kita, dia buat. Sebenarnya hakikat siapa yang gerakkan tu? Bila kita pandang situ ada hikmat lah. Sekurang-kurang ni Tuhan nak uji kita. Nak test keimanan kita. Dia buat kita kan, isteri kita buat begini kan. Orang kita pun marah isteri kau ni begini. Siapa yang gerakkan? Kok bini tanya kan, siapa gerakkan bang saya bercakap ni? Wah. Tersandar untuk lelaki ni. Kan? Abang mengaji hakikat tak nampak ke siapa gerak? Wah. Jadi mana pandang siapa yang gerakkan. Tak boleh bergerak, tak boleh diam melainkan semua dengan izin Ta'ala. Dia kita perhati renung situ. Adalah hikmat dia. Tuhan gerakkan seorang tadi, dia buat benda sakit ke hati kita. Adalah tu, ada hikmat. Sekurang-kurang Allah Ta'ala test kita sendiri. Biar kita sabar. Jadi maknanya syadid, orang yang gagah sebenarnya adalah allazi yamliku nafsahu indal ghadab. Dia boleh kontrol diri dia ketika dia naik, nak marah tu dia naik. Dengan apa kontrol? Dengan memandang hakikat semua daripada Allah Ta'ala. Dia pandang satu je habis. Tempat tu zikir boleh tenang. Pandang af'al Tuhan, tu masuk dalam makna apa? Zikir lah. Sebab dia kata zikir umum. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Tidakkah dengan zikrullah kau tenang. Sekarang datang masalah kita pandang. Apa pun zikir, pandang af'al Tuhan. Habis, tenang. Kan? Macam-macam tuan-tuan. Kadang-kadang ada setengah ulama' mengatakan ada seorang wali tu, dia jadi wali tu dengan sebab doa isteri dia kan. Dia jadi makam wali tu doa isteri dia. Isteri dia doakan dia supaya angkat makam dia naik. Dia main-main. Ini dia pandang perempuan semacam ni. Perempuan pun jangan naik ekor pula. Bapak tengok tu ada wali orang perempuan doa. Jadi makna macam-macam Tuhan jadikan. Macam-macam Allah Tuhan jadikan. Allah. Habis. Ini dengan bini nak mengamuk semacam. Jangan. Kalau taklah bagi kita mengandung dia. Lintang bukang di layar tu kampung. Orang lelaki suruh dia gantung 3 apa letak kat perut dia jam jalan. Wah, gimas aku dia tak boleh duduk kan. Itu dia. Sebab tak nak jadikan bagus tu. Orang perempuan sesuai jaga anak. Kalau kita jaga anak macam, benjol kepala budak. Jepang. Tak hidup budak tak betul-betul. Tidak dilacak nanti. Kan? Tak sesuai kan? Atau tak sesuai jadikan dia perempuan. Dia ada kelebihan dia. Kan? Kita tidak maki dia. Dia ada kelebihan dia. Ada benda yang dia boleh buat, kita tak boleh buat. Allah. Dan satu lagi hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Kami riwayatkan daripada Sahih Muslim dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, ma ta'udduna as-sur'ata fikum qulna alladhi la tasra'uhu ar-rijal qala laisa bizalik
Walakinnahu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Apa anggapan atau pandangan kamu tentang orang yang kuat? Mana apa yang kamu faham kuat-kuat ni apa? Kami jawab pun dapat sahabat, ialah orang yang selalu menang dalam berkelahi. Bila bergaduh, bertinju, bergusti, dia je menang. Tidak ada yang dapat mengalahkan dia. 3 orang hadap dia pun 3-3 tumbang. Rasulullah SAW, bukan, Rasulullah kata. Rasulullah kata, bukan. Laisa bizalik, bukan demikian, bukan begitu maknanya. Orang yang kuat, kata Rasulullah, ialah orang yang mampu mengendalikan diri ketika marah. Dia boleh kontrol. Ya, dia tenang, dia tenang. Itu di antara orang yang kuat. Ialah sebab apa maksud ni? Ni mafhum dia apa ni? Secara mutlak dia apa? Orang yang boleh menumbangkan nafsu, tu maksud dia. Marah daripada apa? Nafsu lah. Nafsu angin putih yang beliung. Dia nak marah, nak sepak, nak terkajang orang. Tengok kuasa besar Tuhan. Kamu jangan pandang kuasa kamu, kuat kamu. Ada lebih kuat daripada kamu. Ya, kamu nak marah pasang. Ada orang lebih besar, ada zat lebih besar, lebih. Kalau dia tunjuk marah, kita ganap, kita enggan. Dia tak jadikan kemurkaan dia, dunia pun bersepai hancur. Kita pandang situ, baru kita apa? Tunduklah tuan-tuan. Tundukkan nafsu tu. Maka orang dapat menundukkan nafsu, tersetengah daripada orang yang boleh duduk dalam makam fana, tuan-tuan. Ya, dia lenyapkan pandangan. Dia nampak afal Tuhan, baru dia boleh steady balik. Kalau tak nampak afal Tuhan, nampak dia yang kacau. Habis. Kemudian kata Imam An-Nawawi, lagi hadis wallahu a'lam bishawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi. Allahumma ighfir lana ya Allah ma salafa min sunna fi ma inna khairal kulli anta. Allahumma haqqina bi khawatil qulub. Waslubna ya Allah. Alhamdulillah. Ya karim.